KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM 2022 dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains komputer bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tetapi saya ada satu soalan. Siapakah guru kita untuk episod kali ini? Kalau nak tahu, jom kita saksikan profil beliau. Itu dia murid-murid. Hari ini kita berpeluang untuk belajar bersama dengan Cikgu Adila. Hai Cikgu Adila. Hai. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik Sihat dah Cikgu? Sihat. Okey, baiklah. Dan hari ini murid-murid kita juga ditemani oleh Cikgu Rohaya selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey, baik. Dan Cikgu, seperti biasa dalam satu bilik darjah ni tidak akan lengkap tanpa rakan-rakan sekelas. Betul tak Cikgu? Betul, sangat betul. Okey. Jadi murid-murid hari ini kita juga bersama dengan murid-murid di Google Meet. Di manakah mereka ni? Mana? Itu dia. Hai semua. Lambai sikit. Okey, Cikgu Adila, boleh tak Cikgu perkenalkan murid-murid kita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Di sini ada 4 orang murid, anak-anak daripada SMK Methodist SSC Tiawan. Okey. Di hujung sekali ialah Aid Zuyao. Say hi Aid. Hai Zuyao. Okey, sebelahnya ialah Angeline dan di bawahnya ialah Loy Guang Ming. Ada seorang lagi, Tan Yin mungkin Zing. ada masalah teknikal sikit lah. Okey, tak apa. Nanti kita boleh perkenalan. Okey, baiklah. Saya nak tanya, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk double thumbs up. Yes. Okey. Baiklah Cikgu. Tanpa melengkang masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, baiklah. Sebelum Cikgu mulakan dengan soalan, cikgu akan imbas kembali dulu apakah dia sub atau cara di bawah tajuk pengaturcaraan. Okey. Okey, sub atau cara analoginya adalah seperti ini. Di dalam sebuah sekolah akan ada seorang pengetua yang akan mengagihkan subjek-subjek tersebut untuk diajar oleh guru-guru mengikut kepakarannya masing-masing. Jadi, apa kaitannya dengan atur cara komputer? Okey, kaitannya macam ni. Dalam sebuah kod atur cara yang panjang adalah sukar untuk kita kemas kini, untuk kita baca. Jika ada ralat, adalah sukar juga untuk kita kesan dekat mana ralatnya dan seterusnya. Kita tak boleh nak membaiki ralat tersebut. Jadi, kod atau cara yang panjang ini kita akan pecahkan kepada beberapa modul. Modul inilah yang kita panggil sub atau cara. Okey, faham Cikgu. Macam tu. Okey, jadi seterusnya dalam satu kod sub atau cara ada 2 bahagian, iaitu sub atau cara main dengan sub atau cara lain. Sub atau cara main dia bermula pada baris yang kedua, iaitu public static, dan diakhiri dengan baris ke-8 penutup curly bracket tersebut. Manakala pada sub atau cara lain bermula daripada baris ke-10 static void, diakhiri dengan baris yang ke-13. Okey. Kemudian kita tengok dulu satu persatu. Apa dia sub atau cara main, apa dia sub atau cara lain. Baik. Sub atau cara main ni dia special. Okey, dia istimewa. Kenapa dia istimewa? Sebabnya dia boleh wujud tanpa ada sub atau cara lain. Dan dalam bahasa pengaturcaraan Java, sub atau cara main dia mesti ada perkataan main tu. Okey. Jadi kita tengok pula kepada sinteks. Alright. Dia ada pengepala dan juga badan. Dalam pengepala ada apa? Dia ada perkataan public static, iaitu kata kunci. Dia kemudian void, iaitu jenis data pulangan. Seterusnya ialah main. Main ni memang nama dia dalam bahasa pengaturcaraan Java, iaitu nama wajib. Dan selepas tu dia ada kurungan. Dalam tu kita panggil parameter wajib.
dan ada curly bracket open dan juga close tu, itu ialah badannya. Di dalam badan ada kod atau cara. Okey, itu string. dia. Okey, string itu ini ialah parameter wajib. Okey, faham. Okey. Seterusnya, apa dia sub atau cara lain? Sub atau cara lain ni dia lebih ringkas. Kenapa dia lebih ringkas? Kita tengok dia punya sintaks. Okey, sintaks dia seperti dalam contoh static void papa jumlah, kemudian ada bracket. Okey, static tu apa? Static itu ialah kata kunci khas, void itu jenis data pulangan. Bagaimanapun jenis data pulangan ni dia boleh ada integer, string, double, char. Okey, diikuti dengan nama sub atau cara. Nama sub atau cara ni dia mesti menggambarkan atau cara tu nak buat apa. Contoh dalam ni dia buat papa jumlah dan dia akan mengira hasil jumlah dan memaparkannya. Bekas parameter boleh ada parameter, boleh ada tak ada parameter. Okey. So soalan dia, yang ini cikgu bagi sub atau cara Java. Okey, cikgu nak Angeline namakan dua sub atau cara yang digunakan. Tambah, markah dan kira purata. Ya, betul. Okey, tambah markah dan kira purata. Okey. Letak juga dia punya bracket, tapi tak perlu letak parameter dalamnya. Soalan kedua, cikgu nak Aizuyau nyatakan pemboleh ubah yang terdapat dalam fungsi main. Apa jawapannya Aizuyau? Ada mark 1, mark 2 dan marker purata. Ya, betul. Okey, ada 4 kat sini. Mark 1, Mark 2, markah dan juga purata. Pada baris yang ketiga, 4 dan yang kelima. Soalan yang terakhir, berikan nama parameter yang terdapat di dalam kod atau cara ini. Tan Yinzing. Integer A dan integer B. Ya, betul. Okey, integer A dan integer B. Tapi kita jangan lupa ada parameter wajib. Okey, parameter wajib iaitu string args. Okey, pada baris yang kedua. Itu ialah soalan untuk bahasa pengaturcaraan Java. Okey. Jadi semua jawapan tadi tepatlah cikgu, betul Ya, tak? tepat. Betul sekali anak-anak semua. Okey, saya nak tanya murid-murid di rumah setakat ni semua faham tak? Faham kan? Clear Okey, kalau macam tu apa kata kita berehat sebentar cikgu, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM Didik TV KPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Adila untuk mata pelajaran Sains Komputer dengan topik kita hari ini iaitu pengaturcaraan. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini cikgu. Silakan. Okey, boleh. Okey, seterusnya tadi cikgu tanya kepada anak-anak tentang bahasa pengaturcaraan Java. Sekarang ni cikgu tanya pula bahasa pengaturcaraan JavaScript. Untuk pengetahuan, murid-murid ni mereka belajar banyak bahasa. Java, JavaScript, bahasa penskriptan klien. Di dalamnya ada HTML, PHP, CSS. Okey. Banyaknya. Ya, betul. Kemudian mereka juga belajar tentang SQL. Okey, jadi soalan ni ditanya, berikut merupakan kod atau cara JavaScript yang akan melaksanakan penukaran nilai Fahrenheit kepada Celsius. Soalan yang pertama, kenal pasti pemboleh ubah dan jenis datanya. Cikgu nak Loy Guang Mi. Pemboleh ubah ialah Fahrenheit dan datanya ialah berjenis float. Okey. Sebelum cikgu berikan jawapan yang sebenar, cikgu nak cerita dulu dalam JavaScript. Okey, dalam JavaScript dia ada 3 jenis data iaitu nombor, rentetan ataupun string dan juga boolean. Okey. Kalau contoh datanya nilainya ialah ada titik perpuluhan ataupun tidak ada titik perpuluhan, di dalam JavaScript jenis datanya ialah nombor. Berbeza dengan bahasa pengaturcaraan Java. Ada titik perpuluhan, jenis datanya ialah float ataupun double. Tidak ada titik perpuluhan, jenis datanya ialah integer. Jadi jawapan dekat sini ialah
Pemboleh ubah Fahrenheit betul, tapi jenis data kita nyatakan di situ nombor dalam kurungan integer. Okey. Ya. Okey, soalan yang seterusnya, cikgu nak Tan Yinzing. Namakan satu cara dan parameter yang digunakan, Yinzing. Fungsi. Fungsi, namakan satu cara. Iaitu tidak tepat. Cikgu nak Aizuyau. Apa jawapan ni, Aizuyau? Saya rasa 2 Celsius. 2 Celsius, nama satu cara. Parameter dia apa, Zuyau? Fahrenheit. Fahrenheit. Okey, betul. So, untuk soalan macam ni, jawapan murid perlu sama seperti dalam soalan. Maksudnya, kalau dekat sini soalan 2 Celsius, C tu huruf besar. So, dekat sini perlu Celsius huruf besar. Kalau tak, nanti dia jadi salah jawapan tersebut. Alamak rugi maka kita kan. Lepas tu, parameter dia adalah Fahrenheit. Ingat dalam sub atau cara, ini ialah nama, sebelah dia ialah parameter. Okey. Soalan yang seterusnya, Okey. bahasa perskriptan klien pula. Okey, di sini diberikan 2 segmen kod atau cara, iaitu log masuk.html dan log masuk.php. Soalan, kenal pasti 2 pemboleh ubah yang menyimpan input daripada pengguna dan berikan satu sampel data bagi pemboleh ubah itu. So, ada keyword dekat sini, menyimpan input daripada pengguna. Okey, cikgu nak siapa ya? Cikgu nak Guang Ming. Boleh jawab tak? Pemboleh ubah pertama ialah $sign nama dan sampelnya Loy Guang Ming. Boleh. Dan kedua ialah $sign kata laluan. Dan sampelnya ialah 01234. Okey, betul. Tepat sekali Guang Ming. Okey, pemboleh ubah yang pertama, sebab dia nak yang menyimpan input. So, pemboleh ubah yang pertama ialah $sign nama, mesti letak $sign kat situ. Sampel data boleh letak nama sendiri, nama Chris pun boleh. Okey, yang relevan. Kemudian yang kedua ialah kata laluan, dan apa-apa sahaja sampel data yang relevan dengan kata laluan. Kenapa cikgu tulis kat sini? Okey, cikgu tulis kat sini menyimpan input daripada pengguna. Cikgu lukis dulu kan, mungkin soalan dia boleh tanya. Berikan lakarkan output untuk log masuk.html. Okey, cikgu lukis kat sini. Okey, dia ada nama dekat sini. Okey. Okey, dia ada nama, lepas tu dia ada kotak. Sekejap Tak apa, cikgu. Pen. Okey. Dia ada nama dekat sini, lepas tu ada kotak. Kotak ni nama dia adalah nama pengguna. Okey. Lepas tu kat sini nampak ada tulis kata laluan kan? So kata laluan, kita tulis kat sini kata laluan, lepas tu ada kotak. Nama kotak. Kotak ni dia ada nama, iaitu kata laluan. Lepas tu biasanya dalam borang kita ada submit kat sini kan, atau hantar. Betul. So katakan user masuk Adila dekat sini. Jadi Adila dia akan pass value tu ke sini. Okey. Dan value ini akan pass kepada pemboleh ubah. Ini ialah pemboleh ubah. Tapi ada 3 pemboleh ubah kat sini. Tapi dia nak yang menyimpan input. Dan menyimpan input bermakna apa yang user masukkan, itu yang akan disimpan ke dalam pangkalan data. So jawapan dia ialah $sign nama dan $sign kata laluan. Yang ini bukan itu bukan cikgu, jawapan dia. Untuk soalan macam ni, berapa markah biasanya, cikgu? Okey, kalau untuk soalan macam ni, dia boleh bagi satu pasangan ni 1 markah. Macam ni, satu pasangan 1 markah. Okey, so kalau macam ni boleh dapat 2 markah lah. Okey ya. Okey. Bila kita cerita tentang sub atau cara, kita tak lari daripada pemanggil dan dipanggil. Kenapa kita perlu tahu benda ni? Sebab murid kena tahu dia punya data flow ataupun aliran data. Okey, aliran data macam mana nak baca? Sub atau cara dia mesti bermula dengan main. Okey, mesti bermula dengan main, dan dalam sub atau cara main dia ada sinteks panggilan. Okey, sinteks panggilan ialah papa jumlah. Papa jumlah akan memanggil. Okey, dia akan panggil sinteks definisi dengan menghantar nilai nombor 1 dan nombor 2 kepada parameter. Sebab ini adalah parameter kan. Kenapa dia nak hantar? Sebab dia nak laksanakan coding dekat dalamnya. Okey, so dekat sini dia hantar nilai nombor 1 ialah 2, nombor 2 ialah 3. Nilai tu akan dihantar kepada parameter
INT no 1. INT ni ialah integer. Okey. Kemudian dia mengira hasil tambah dan sini akan dapat 5 lah jawapan dia. Dia akan papar. Dan last sekali, langkah yang terakhir dia akan pulang. Nak pulangkan apa? Dia akan pulang mesti naik dekat main. Pulangkan apa? Pulangkan kawalan. Okey. Kemudian jenis sub atau cara. Murid juga perlu tahu jenis sub atau cara. Ingat ada dua. Okey, jenis sub atau cara iaitu fungsi dan juga prosedur. Kita tengok kalau soalan tanya apakah ciri-ciri ciri-ciri fungsi dan prosedur. Murid boleh jawab dari segi persamaan dan juga perbezaan. Kalau persamaan, kedua-duanya mengembalikan kawalan. Okey, tapi kalau perbezaan apa dia? Cikgu tunjuk melalui contoh definisi ya. Prosedur dia tidak mengembalikan data. Bila dia tidak mengembalikan data, tidak ada penyataan return di akhir badan. Dan jenis data pulangan dia ialah void. Okey, itu ialah perbezaannya untuk prosedur. Tapi kalau fungsi, dia mengembalikan data. Ingat, bila mengembalikan data, badannya diakhiri dengan return. Nampak ni return. Diikuti dengan data yang hendak dipulangkan. Dan jenis data pulangan dia boleh jadi integer, double, char, string, tata susunan dan juga objek Java. Yang ini ialah perbezaan antara fungsi dan juga prosedur. Okey. So, seterusnya cikgu nak kamu jawab soalan ni. Cikgu nak tahu kamu faham tak cikgu terangkan tadi. Okey. Untuk itu cikgu bagi dua statement kod A dan B. Yang pertama, kenal pasti jenis sub atau cara bagi A dan B. Cikgu nak tanya Zin. A ialah prosedur dan B ialah fungsi. Okey, kenapa Yizin kata B itu ialah fungsi Yizin? Apa justifikasi kamu? Kerana A tidak mengembalikan data manakala fungsi yang itu iaitu B mengembalikan data. Ya, betul. Melalui penyataan return dekat sini. Okey, sebab ada penyataan return kat situ, so ini ialah fungsi. Okey, berikan satu ciri antara A dan B. Dia nak ciri. Cikgu nak Guangming lah. Boleh jawab? Kerana A tidak diakhiri dengan penyataan return, manakala B diakhiri dengan penyataan return. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, B mempunyai penyataan return dan A tidak mempunyai penyataan return. Okey. Soalan seterusnya. Sekarang cikgu nak tahu kamu kenal pasti baris pula. Okey, baris penyataan. Diberikan satu kod atau cara hasil tambah dua nombor. Okey, A. Cikgu nak Angeline. Apa jawapan A, Angeline? Sub atau cara main baris yang keberapa? Baris yang kedua hingga 7. Ya, betul. Okey, baris yang kedua hingga ke-7 ini. Okey, yang ke-7 ini adalah sub atau cara main. Okey, -1 definisi papa jumlah. Cikgu nak Aizuyau. Baris 9. Okey, betul. Okey, baris yang ke-9 ini ialah definisi papa jumlah. Okey, yang ini saja, tak ada yang dekat bawah tu ya. Okey. Okey, untuk C dan D, cikgu nak bagi dua teruslah kepada Loy Guangming. Apa dia Guangming? C apa? C ialah baris ke-6 dan D ialah baris ke-2 hingga baris ke-7. Ya, betul. Okey, baris ke-6 yang ini ialah definis panggilan. Okey, di sub atau cara pemanggil dia sama dengan sub atau cara main. Okey, baris 2 hingga yang ke-7. Dan sub atau cara dipanggil -1 Angeline. Baris 9 hingga baris 12. Betul. Okey, sub atau cara dipanggil adalah baris 9 hingga baris yang ke-12. Jangan sampai baris 13 ya. Sebab apa? Sebab kita tengok dekat sini dia ada open curly bracket dan close dia ialah ini. Ini ialah pasangan dia. Jadi pada baris 9 hingga baris yang ke-12. So itu jawapan dia. Okey. Tepat Kemudian jawapannya. Tepat sekali anak-anak ni. Okey, soalannya ini. Berikut bukan segmen kod atau cara output. Output maksudnya sini adalah kod atau cara dan tulisan ini adalah output kod atau cara. Okey. Cikgu nak tanya Guangming lah. Okey, Guangming, macam mana kita nak tahu itu adalah output untuk kod atau cara? Apakah sinteks dia dalam bahasa peratucaraan Java? Sistem
dot out dot print line. Ya, system.out.print line. Okey. So, dekat sini kita nampak ada berapa system.out.print line? 1, 2, 2 dan juga 3 dekat sini. Okey. So, yang pertama, program mengira luas dan perimeter segi 4. Dia datang pada baris yang ke-7 ini. Okey, untuk X, apa jawapan dia, Aizriau? Luas dash segi 4, lepas tu parameternya panjang, lebar. Lebar. Okey. So Dan jawapan dia semicolon. ialah luas underscore segi 4, kemudian panjang dan juga lebar. Sebab ini adalah sinteks panggilan, dia akan panggil yang ini. Okey. Dia akan panggil ini. Sebab tu keluar luas segi 4 ialah 48, dapat daripada sini. Okey. Okey, nama dia mesti sama. Kalau ini luas ada underscore segi 4, mesti sama dengan nama sub atau cara dia. Okey. Untuk Y, cikgu nak Angeline? Angeline, untuk soalan ni cikgu nak kamu tunjukkan dia punya yang kamu tulis. Ada tak kamu tulis? Ada. Sebab apa? Sebab cikgu nak tengok sinteks. Okey, untuk Y. Okey, betul. Perimeter underscore segi 4, panjang lebar. Jangan lupa semicolon. Yang seperti Angeline jawab tu ya. Semicolon tu termasuk dalam sinteks. Kalau kamu lupa, maka akan tolaklah markah. Okey. So itu jawapan dia. Okey. Tapi Angeline dia tertinggal yang ini. Tertinggal ini Angeline. Okey, sebab apa? Sebab ini ialah fungsi. Okey, bila fungsi, sebab apa cikgu kata fungsi, ini adalah return parameter. Okey, dia ada pernyataan return, dia akan hantar nilai tu naik ke atas ni. Okey, sebab kita nak paparkan ini parameter. Nak papar, dia mesti ada declare dulu dekat sini. Dan nilai tu akan dihantar kepada system.out.println. Parameter segi 4 ialah parameter tertinggal. So inilah jawapan yang tepat, okey, pada baris yang ke-11. Wow, okey. Cukup hebatlah cikgu murid-murid kita hari ni Betul. Okey, baiklah. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Boleh ya cikgu? Boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Sains Komputer. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM untuk mata pelajaran Sains Komputer bersama dengan Cikgu Adila. Okey, saya nak tanya juga kawan-kawan saya di Google Meet dan juga kepada yang berada di rumah sedang menonton sekarang, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk double thumbs up. Hebat sekali. Baiklah cikgu, apakah fokus kita cikgu untuk segmen seterusnya? Silakan. Okey, untuk segmen seterusnya ialah kita nak tahu apa dia pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab dalam peratur caraan boleh ditanya pemboleh ubah. Sebab dalam peratur cara tu sendiri ada pemboleh ubah. Okey. Jadi cikgu nak imbas kembali. Baik. Tapi cikgu tak nak terangkai. Cikgu nak bagi soalan pada anak-anak semua. Okey. So, anak-anak cikgu yang di sini, berikut merupakan segmen kod atau cara Java. Okey, murid-murid perasan tak cikgu bagi soalan yang sama je. Tapi walaupun ada satu soalan, dia boleh keluar banyak soalan. Dalam satu kod atau cara dia boleh keluar banyak soalan di situ. Dia macam tadi dia tanya tentang nama, dia tanya parameter. Lepas tu dia tanya tentang baris. Kemudian yang ini dia tanya pula tentang pemboleh ubah. Jadi apakah pemboleh ubah? Untuk soalan dekat sini, kenal pasti Mark 3 pada baris 2 dengan Mark 4 pada baris 3. Kita bulat dulu. Okey. Okey. Mark 3 baris 2 dan Mark 4 baris 3. Okey, kenal pasti. Apakah dia? Cikgu nak Guaming, tolong jawab soalan ni Guaming. Mark 3 ialah pemboleh ubah dan Mark 4 ialah pemalar. Kenapa Guaming kata Mark 4 itu ialah pemalar Guaming? Kerana sana ada satu final. Ya. Keadaan final. Betul. Okey, sebab ada satu sinteks final dekat sini. Dalam Java kita nak tahu dia ialah pemalar, dia ada perkataan final dekat sini. Okey, tapi berbeza dengan JavaScript, dia tidak ada sinteks final, dia ada sinteks const, CONST, iaitu constant. Okey, so jawapan dia tepat Guaming. Mark 3 ialah pemboleh ubah, Mark 4 ialah pemalar.
Nyatakan satu perbezaan jawapan di atas. Maksudnya dia nak perbezaan pemboleh ubah dengan pemalar. Yinzin, apa jawapannya Yinzin? Pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah, manakala pemalar mempunyai nilai yang tepat dan tidak boleh berubah. Ya, betul. Okey, pemboleh ubah nilainya sentiasa berubah, tapi pemalar nilai dia tetap. Okey, tetap dan tidak berubah sewaktu paktucaraan dilaksanakan. Okey, kemudian pemboleh ubah ada dua. Okey, ada dua jenis. Apa dia? Kita tengok soalan. Okey. Berikut merupakan segmen kuartu cara Java, mengira hasil tambah dan purata. Sama juga soalan, tapi kali ni dia tanya apakah perbezaan antara pemboleh ubah Mark III pada baris 2 dan pemboleh ubah Mark III pada baris 22. Kita garis dulu. Mark III pada baris 2 dan Mark III pada baris 22. Kalau kita tengok sama je. Nama ejaan dia pun sama. Tapi nak tahu apa perbezaan, kita kena kenal pasti dulu. Apakah Mark III baris 2 dan Mark III pada baris 22? Okey, Cikgu nak Angeline, apa jawapannya Angeline? Cikgu nak kamu kenal pasti dulu. Jangan bagi perbezaan. Baris kedua ialah pemboleh ubah sejagat, manakala baris 22 ialah pemboleh ubah setempat. Betul. Okey. Baris 22 ialah pemboleh ubah sejagat ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah global variable. Boleh tak nak jawab dalam bahasa Inggeris? Boleh. Okey, boleh sebab dalam buku teks tu ada. Okey. Lepas tu Mark III baris 22 ialah pemboleh ubah setempat. Okey, kita tengok perbezaannya. Cikgu nak Zuyau, bagi cikgu satu perbezaan Zuyau. Untuk pemboleh ubah sejagat, dia boleh diisytihar di mana-mana fungsi. Tapi untuk pemboleh ubah setempat, dia hanya boleh diisytihar dalam sesebuah fungsi atau cara sahaja. Betul. Okey, itu ialah salah satu perbezaannya. Okey, tepat Zuyau. Okey, tapi kita tengok perbezaan yang lain. Cikgu tunjuk perbezaan dia dalam bentuk jadual. Yang pertama, ini yang Zuyau jawab tadi. Perisytiharan yang dilakukan di luar mana-mana fungsi. Tapi kalau setempat, dia dalam sebuah fungsi atau cara saja. Kita tengok dekat sini, dia tidak berada dalam fungsi main, tidak berada dalam fungsi kira purata. Maksudnya di luar fungsi lah. Tapi kalau setempat, dia dalam sebuah fungsi dalam satu cara. Maksudnya dia ada dekat dalam kira purata ni. Okey. Perbezaan yang kedua, daripada segi akses, dia boleh diakses di mana-mana fungsi. Maksudnya kalau global variable, main boleh akses Mark III, tambah markah boleh akses Mark III. Tapi kalau setempat, Mark III ni hanya untuk kira purata saja. Dia tak boleh, baris 22 ni tak boleh digunakan dalam tambah markah, tak boleh juga digunakan dalam main. Okey. Yang ketiga, boleh digunakan hingga ke akhir program. Yang pemboleh ubah setempat hanya boleh digunakan untuk fungsi yang diisi sahaja. Kita tengok pada soalan ni, ejaan dia sama kan? T pun huruf besar, ini pun T pun huruf besar, cuma nilai dia beza. Kalau macam ni, macam mana kita nak berikan output? Soalan boleh tanya apakah output. Macam mana kita nak berikan output? Bila jadi macam ni, selalu ingat, jika sesuatu pemboleh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pemboleh ubah sejagat, rujukan hanya dibuat terhadap pemboleh ubah yang terdekat, iaitu pemboleh ubah setempat. Maksudnya kalau nama yang sama, kira purata ni dia mesti ambil dalam pemboleh ubah setempat. Tak boleh ambil pada pemboleh ubah sejagat. Macam tu. Okey. Seterusnya, sebab yang seterusnya ialah dia nak output pula. Okey. Bila soalan minta output, murid-murid sebenarnya kena mahir tentang pemanggil, dipanggil. Murid-murid kena tahu dia punya data flow. Okey. So, untuk soalan ini, ada berapa output? Zuyau, ada berapa output Zuyau? Ada 3. Ya, betul. Ada 3. Output yang pertama apa dia Zuyau? Hasil tanpa markah pertama, colon 154. Perasan tak? Zuyau cakap, dia kata colon. Ni, titik bertindih ni. Titik bertindih ni jangan lupa, sebab dah ada dekat dalam ni sistem dot println. Tertinggal efek, kesan kepada markah kamu. Okey, tapi Zuyau, cikgu nak tanyalah, berapa jawapan dia tadi Zuyau markah ni tadi? Zuyau dapat berapa?
154. Macam mana Zoya dapat 154? Boleh bagi tahu cikgu tak? Maksudnya tambah yang 3 value tu, 3 nilai. Okey, 3 nilai, 2 Zoya, 82 campur 72. Okey, yang ini 82 campur 72. Baru dapat 154 kat sini. Okey, output yang kedua, cikgu nak tanya Guang Ming lah. Mana output yang kedua Guang Ming? Purata ke hasil tambah Guang Ming? Tambah. Hasil tambah. Kenapa Guang Ming kata hasil tambah? Kerana mereka perlu ikut itu urutan. Perlu ikut Tanpa urutan. markah dulu. Ya, tepat. Okey, dia perlu ikut urutan dekat main ni. Dekat main, seterusnya dia akan panggil tambah markah. Kat mana? Dekat sini. Apa output dia, Guang Ming? Hasil tambah markah kedua, kolon, 176. Ya, 176. Mana dapat 176, Guang Ming? Dari itu satu cara tambah markah di bawah. Okey, daripada sini. A tambah B, 82 campur 72. Mak 3 ni nak ambil mana, Guang Ming? Nak ambil nilai mana? Baris yang kedua itu. Ya, baris yang kedua. Sebab apa? Sebab ini ialah pemboleh ubah setempat. Pemboleh ubah sejagat. Okey, dia ambil dekat pemboleh ubah sejagat. Jadi, jawapannya ialah 176. Okey, yang ketiga, apa dia outputnya? Angeline. Purata markah titik bertindih 89. Okey, betul. Okey, purata markah titik bertindih 89. Kali ni Mak Tri nak ambil baris yang ke berapa, Angeline? Baris yang ke-22. Ya, tepat. Okey, pada baris 22. Sebab kita panggil kira purata. Okey, kita panggil dekat sini kira purata. Maksudnya, kita kena guna pemboleh ubah setempat. Okey, jadi A nilai dia 82 campur 95 bahagi 2. So, akan dapat 89. Nilai ni ada return kan? 89 ini akan dihantar ke sini. Okey, untuk dipaparkan sistem doa-doa perinai purata markah tambah purata. Nilai tu akan dihantar kat sini. Dia bawa ke sini. Macam tu. Okey, baiklah. Itu dia cara untuk kita menjawab contoh soalan bagi mata pelajaran sains komputer dengan topik kita pengaturcaraan. Tapi murid-murid, bukan itu saja. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran kita hari ini, iaitu sains komputer dengan topik kita pengaturcaraan bersama dengan Cikgu Adila dan rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Methodist ACS Setiawan Perak. Hai semua. Okey, semua dah sedia kan untuk kelas kita hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk double thumbs up. Itu dia muka-muka yang sudah cukup sedia dan semangat. Baiklah Cikgu Adila, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita, Cikgu? Silakan. Okey, fokus kita seterusnya ialah dalam bab pengaturcaraan, murid-murid perlu ada kemahiran mentafsir. Okey. Kemudian murid perlu ada kemahiran menerangkan. Nak menerangkan apa? Menerangkan berkaitan antara baris kod atau cara. Sebab apa? Sebab soalan macam ni dia boleh tanya dalam bahagian B. Okey, bahagian B paper science komputer. Okey, jadi untuk itu cikgu berikan soalan. Okey, soalan yang pertama. Baik. Kalau tadi Java, yang ini JavaScript pula. Okey, berikut merupakan kod atau cara JavaScript. Nyatakan tujuan kod atau cara baris 8. Kita bulat dulu mana baris 8. Ni dia. Okey. Ingat dia ada keyword. Okey, keyword dia ialah document.write. Okey, so apakah tujuan kod atau cara baris 8? Cikgu nak tanya Zin. Boleh jawab? Paparkan jumlah 1 iaitu jumlah nombor senarai pertama iaitu 95. Okey, betul. Ada keyword dekat jawapan Yinzin tadi, memaparkan. Memaparkan tu daripada perkataan ataupun sinteks document.write lah. Nak paparkan apa?
tengok kat sini. Jum 1. Okey, tapi Izim bagi jawapan yang detail. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Bagus. Okey, apakah jangkaan output bagi kod atau cara ini? Soalan ni minta kamu berikan output. Jadi bila dia minta output, kamu kena tahulah dia punya data flow. Okey, aliran data tersebut. Apa jawapan dia, Aizuyau? Jawapan saya ialah 95. Ya, betul. 95. Zuyau, mana dapat 95, Zuyau? Tambah semua nombor dalam senarai pertama tu, iaitu 2 tambah 4 tambah 12 tambah 77. Betul. Tepat Dia tambah yang ini. 2 campur 4 campur 12, 77. So, awak dapat jawapan 95. Okey, yang ini. Kali ini kamu kena mentafsir. Soalan ni perlu mentafsir. Apakah tujuan sub atau cara jumlah nombor? Mana ni perkataan? Cari perkataan ni, jumlah no. Okey, yang ini jumlah no, maksudnya dalam kod atau cara tu dia mesti ada ejaan macam ni. Iaitu pada baris yang ke-10 ni lah. Baris ke-7 pun ada je? Baris ke-7 ada, tapi ini ialah dia nak panggil. Dia nak panggil, sintaks panggilan. Bila dia tanya tujuan, jawapannya ialah pada baris ke-10 sampai baris yang ke-19. Sampai baris yang ke-19. Okey. Apa jawapan dia, Angeline? Mengembalikan kawalan fungsi dengan parameter nombor. Okey. Yang Angeline jawab tadi ialah pada baris yang ini. Jawapan Angeline ialah pada baris ini. Okey, tapi tidak menerangkan yang ini. So untuk menerangkan ini, cikgu nak Zuyau, tambah Zuyau, apa yang nak terangkan? Boleh tambah memulangkan data hasil dan kawalan. Memulangkan data hasil dan kawalan. Dekat pernyataan mana tu, Zuyau? Dekat pernyataan return. Dekat sini. Baris 19. Okey. So, jawapan yang tepat ialah menerima senarai nombor dalam tata susunan senarai pertama. Dia terima. Okey, dia terima. Maksud dia panggil, dia terima dalam senarai pertama. Kemudian mengira hasil tambah nombor dalam tata susunan menggunakan struktur kawalan ulangan. Yang ini. Okey, yang pernyataan mengira hasil tambah ni ialah pada baris yang ke-14 hingga 17. Okey, yang ini. Kenapa struktur kawalan ulangan? Sebab ada pernyataan for dekat sini. Okey. Kemudian hasil jumlah dipulangkan kepada sub atau cara yang memanggil. Yang Zuyau jawab tadi. Okey, so ini ialah jawapan yang tepat. Sebab tu cikgu cakap kena cerita satu persatu, baris satu persatu. Baris 10 cerita, baris 12 sampai baris baris 17 cerita, baris 19 pun kita cerita. Sebab itu ialah fungsinya yang lengkap. Okey, soalan yang keempat. Terangkan perkaitan kod baris 7 dengan sub atau cara jumlah no. Apa perkaitan? Kejap, kita bulat dulu. Kod baris 7 dengan jumlah no. Okey, ada jumlah no sini dengan jumlah no sini. Apa perkaitan dia? Cikgu nak, tapi jawapan ni kita terangkan step by step. Okey, langkah yang pertama. Yang pertama nak terangkan baris tu. Cikgu nak Guangming. Apa jawapannya Guangming? Atau cara akan memanggil sub atau cara tu jumlah nombor dengan menghantar itu tata susunan senarai pertama kepada sub atau cara fungsi itu. Okey, betul, tepat. Okey, atau cara dia panggil fungsi. Okey, dia panggil fungsi jumlah no dengan menghantar nilai. Okey, dia panggil, kemudian dia hantar nilai. Nak hantar nilai apa? Nilai yang ini. Okey, tata susunan. Senarai pertama. Ceritalah tata susunan tu apa nama dia. Okey. Lepas tu yang kedua, nak terangkan yang ini. Yang ini sebenarnya yang cikgu cerita awal slide tadi. Panggil, laksana, pulang. So yang ini laksana. Apa dia? Jawapan dia cikgu nak Angeline. Untuk yang kedua ni Angeline, nak terangkan apa ni? Mengembalikan data. Mengembalikan data tidak tepat sebab mengembalikan data dia pada baris yang ke-18. Okey. Cikgu nak Zuyau boleh jawab?
Fungsi jumlah nombor dia akan menerima tata susunan senarai pertama Okey. sebagai parameter rasmi nombor. Okey. Lalu dia akan menghitung hasil jumlah nombor dalam senarai pertama tersebut dan data hasil jumlah nombor serta kawalan akan dipulangkan kepada pemanggil. Okey, boleh. Okey. Agak tepat. Okey, agak tepat. So jawapan yang tepatnya ialah fungsi jumlah no akan menerima. Zuya ada jawab tadi. Okey, menerima nilai dalam tata susunan dan akan mengira hasil tambah. Cerita dekat sini dia kira hasil tambah. Tapi guna struktur kawalan apa? Struktur kawalan ulangan. Okey. Kemudian yang ketiga, barulah kita pulangkan dekat sini. Okey, dekat baris yang ke-18. So jawapan dia Zuya dah jawab tadi, Angeline pun dah jawab. Nilai hasil tambah senarai pertama akan dipulangkan ke fungsi main. Okey, 95 ni tadi dapat dekat sini kan? Kemudian 95 akan dihantar ke sini. 95. Sebab apa nak hantar sini? Sebab kita nak pulangkan 95 kepada jum 1 untuk dipaparkan. Nilai 95 akan dihantar di sini. Untuk apa? Untuk dipaparkan. Okey. Jadi untuk soalan 4 ni cikgu, biasa berapa markah ya cikgu? Okey, kalau untuk ini boleh dapat 3 ataupun 4 markah. 3 atau 4 markah. 3 atau 4 markah. Okey, faham. Dia ada keyword-keyword dia. Contoh kat sini memanggil fungsi. Kemudian fungsi tu dia buat apa kan? Mengira hasil tambah. Kemudian apa nilai hasil tambah tu nak pergi ke mana? Untuk dipulangkan ke fungsi. So itu antara keyword dia lah. Okey, faham. Soalan yang terakhir. Berikut merupakan kod atau cara Java mengira hasil tambah dan purata. Tadi JavaScript. Sekarang Java. Java dengan JavaScript lain walaupun ada Java kat depan tu. Okey, terangkan perkaitan kod baris 9 dengan sub atau cara kira purata. Mana? 9. Bulat dulu. Chris pun dah tahu dah. Okey. Kod baris 9. Ya, betul, strategi. Kod baris 9 dengan satu cara kira purata. Yang ini. Okey. Macam mana nak jawab? Sekali lagi, cikgu berikan nombor. Okey, kita jelaskan, terangkan satu persatu supaya kita tak hilang markah. Okey. Okey. Nombor 1 tu, apa nak jawab? Tan Yizi. Atau cara akan memanggil fungsi kira purata dengan menghantar nilai mark 1. Betul. Okey, dia panggil fungsi. Kira purata ni, dia akan panggil fungsi. Dia panggil fungsi, lepas tu dia hantar mark 1. Okey, mark 1 ialah 82 ni. Okey, dia hantar kat mana? Hantar dekat parameter. Okey, betul. Lepas tu, yang kedua, kita nak terangkan yang dekat sini pula. Okey, Angeline boleh jawab? Fungsi kira purata akan menerima nilai mark 1 dan melakukan proses kira purata. Ya, betul. Okey. Fungsi ini akan menerima mark 1 dan melakukan proses kira purata. Okey. Kalau murid nak jawab, macam mana dia nak jawab yang lebih detail? Dia nak tulis secara detail mark 1 tu berapa nilai dia? 82. Dan melakukan proses kira purata. Macam mana nak kira purata tu? Tulis 82 campur 94 bagi 2 dapat 88. Lepas tu nilai 88 akan dipulangkan ke fungsi main. Akan dipulangkan ke fungsi main dekat atas ni. Pun boleh. Okey, so maksudnya bila murid dia jawab macam ni, murid tu benar-benar faham apa yang berlaku di dalam kod atau cara tersebut. Okey. Dan last sekali, langkah yang ketiga. Apa dia? Cikgu nak Aizuyau? Pemboleh ubah purata dia akan diumpukkan dengan nilai yang dikembali, iaitu 88 untuk dipapar. Okey. Pemboleh ubah purata akan menerima nilai. Zuyau tadi kata umpukan. Umpukan tu maksudnya nilai 88 tu dia hantar ke sini kan? Dia hantar dekat sini dulu. So dia umpuk. Umpuk tu maksudnya dia hantar nilai, dia beri nilai purata. Kenapa dia nak hantar? Sebab dia nak paparkan, iaitu sistem .out.println papar markah purata. Okey. So itu jawapan dia. Tapi kan cikgu nak tanyalah anak-anak,
Kalau Java, okey, Java system.out.println output sintaks dia. Kalau JavaScript, apa dia, Zuyao? Document write. Document.write. Kalau soalan tanya apakah output, murid-murid carilah perkataan tu. Kalau PHP, apa dia, Angeline? Apa dia, Angeline? Okay. Angeline. Mungkin Angeline boleh fikir. minta tolong sikit. Guaming, boleh tolong tak Guaming? Post. Post bukan. Zuyao? Apa dia, Zuyao? Oh, semua pun tak tahu juga. Tak apalah, cikgu bagi jawapan. Eco. Okey, Eco. ECHO. Okey. Nampak cikgu nampak dah Guaming. Okey. Okey, itu dia untuk PHP ya cikgu? PHP. Okey, nampaknya murid-murid hari ini memang cukup hebatlah cikgu. Cukup cemerlang hari ini. Baik, tahniah semua. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu boleh kongsikan kesimpulan dan juga tips dan strategi untuk murid-murid di rumah pun nak jawab soalan SPM bagi topik kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi kesimpulannya, dalam pengaturcaraan murid-murid kena tahu pemalar. Okey. Murid kena tahu juga pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada dua, sejagat dan juga setempat. Kemudian jenis data, ini jenis data yang kita belajar, integer, string, char, double, float and boolean. Tapi ingat, kalau JavaScript ada 3 tadi, nombor, rentetan, string ataupun boolean. Berbeza Kemudian struktur kawalan kita belajar 3, jujukan, pilihan dan ulangan, modular dan struktur data tata susunan, dan sub atau cara. Dalam sub atau cara ada 2, fungsi dan juga prosedur. Parameter boleh ada dan juga tiada parameter. Okey, so itu ialah dia punya kesimpulan. Tips pula, okey anak-anak, sekiranya keluar soalan pengaturcaraan, dia minta kamu untuk tulis kod atur cara. Tips yang pertama, jangan panik. Okey, sebab bila kamu panik, kamu tak boleh nak jawab soalan tersebut. Okey, analisis soalan betul-betul. Sebab apa? Sebab jawapan sebenarnya dah ada dah dekat dalam soalan. Tinggal kita nak keluarkan sahaja. Okey, dan nak jawab soalan, menulis kod atau cara, nak buat menentukan output, kamu kena mahir dia punya data flow. Okey, itu saja. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Adila, kepada rakan-rakan sekelas saya di Google Meet dan juga kepada Cikgu Rohaya selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Sekian daripada saya Chris MJ, kita jumpa lagi hanya di Grid TV KPM. Bye semua. All the best.